Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'i ila yaumiddin. Yang dihormati para pengacara majelis, merangkap Ketua Penerangan PAS Kawasan Permatang Pauh, Saudara Jamsari Samad. Yang berbahagia lagi yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, anak anda kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang berbahagia lagi yang berhormat dalam perjalanan yaitu Ustaz Yusni Makpiah, Ahli Dewan Undangan Negeri Penaga. Yang berbahagia bakal yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Razif Abdul Rahim, Ketua Penerangan PAS Perhubungan Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa PAS Cawangan Mangkuang Mak Sulung, pasukan polis yang tidak beruniform, rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang akan mengundi Perikatan Nasional pada pilihan yang akan datang ini, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini kita dapat hadir dalam ceramah kelompok musim pilihan raya ini. Alhamdulillah, calon kita daripada Parti Islam se-Malaysia PAS akan memikul tugas dan tanggungjawab memenangkan Pakatan Perikatan Nasional, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan. Ustaz Fawaz Makjan ini, saudara-saudara sekalian, beliau merupakan orang yang sentiasa bersama masyarakat Permatang Pauh ini. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali beliau hadir. Bahkan setiap bulan beliau akan bergelumang dengan rakan-rakan di Permatang Pauh ini dengan membawa oleh-oleh untuk diberikan kepada kita. Bukanlah merupakan oleh-oleh itu barang-barang harga mewah atau sebagainya, tetapi ialah ilmu agama bagi menentukan kita menjadi bangsa Melayu dan kenai anutan agama kita ialah Islam. Andai kata kita hanya kenal kita ini bangsa Melayu dan tidak kenal bahawa kita ini adalah orang Islam, maka semua perkara kita boleh buat, saudara-saudara sekalian. Dan inilah usaha beliau. Setiap hari beliau dipanggil berkhutbah, berkuliah, menyampaikan risalah dakwah ini untuk menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Bukan setakat itu sahaja, beliau juga adalah pegawai daripada Pusat Zakat Negeri Pulau Pinang, dan banyak pertolongan bantuan yang telah disampaikan oleh beliau kepada asnaf-asnaf di seluruh Parlimen Permatang Pauh ini yang susah, yang tidak ada hala tuju nak cari siapa kerana perwakilan wakil rakyatnya tidak ada di dalam kawasan. Dan beliau terlibat dengan pemberian sokongan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Ini terbukti apabila saudara sekalian asnaf ini bawa borang datang ke masjid ataupun surau untuk mengesahkan, dan kita berurusan dengan beliau dan beliau memberi pertolongan dan bantuan kepada kita. Akil mereka yang susah itu dapat hamuan seperti yang diharapkan. Ini pengorbanan, ini sajian daripada calon kita Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan. Dan beliau juga tinggal di dalam kawasan Permatang Pauh. Beliau berada di Parlimen Permatang Pauh, rumah dia di sini. Ayahnya almarhum seorang guru yang banyak menabur jasa kepada anak-anak kita, kepada ibu ayah kita. Maka tidak ada sebab kita tidak boleh memberi sokongan kepada calon kita Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan.
Dan saya mengharapkan saudara-saudara sekalian, peluang yang ada ini kita ambil, kita pastikan bahawa Permatang Pauh ini akan berlaku perubahan. Kerana sudah sekian lama kita diwakilkan oleh Yang Berhormat Nurul Izzah, di mana rekod kerja beliau saudara-saudara pun tahu. Beliau hanya balik ke sini untuk ada function apa-apa sahaja, kemudian balik ke Kuala Lumpur tanpa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam kawasan beliau. Oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, untuk memantap lagi Permatang Pauh ini, untuk menentukan bahawa orang Islam dan bangsa Melayu yang berada di Permatang Pauh ini terbela, maka sewajarnya lah kita memberi undi kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjal yang mewakili Perikatan Nasional dalam pilihan raya 19 bulan ini. Dan kalau ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudara sekalian kasih dan sayang kepada wakil rakyat kita yang ada ini, yang lalu, maka pastikan beliau berada dalam keadaan yang baik. Dengan kita memberi ruang dan masa kepada beliau untuk bersama kaum keluarga beliau di Kuala Lumpur. Beliau telah pun berkahwin dan ada anak, ada ibu, dan terpaksa berjauhan sekiranya beliau mencapai kejayaan dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ini merupakan satu penyiksaan kepada beliau. Maka kita ini pengundi, orang tua-tua yang bertanggungjawab, yang faham, makan asam garam dulu, maka kita pastikan kita membantu beliau supaya beliau dapat berada bersama-sama anak, ibu, ayah dan anak-anak di Kuala Lumpur. Dan pastikan itu kita lakukan apabila beliau tidak mencapai kejayaan pada pilihan raya yang akan datang. Dan calon kita yang akan memperolehi tugas dan tanggungjawab ini, kita yakin beliau tidak akan tinggal kawasan Parlimen Permatang Pauh ini. Sedangkan sebelum menjadi calon, sudah lama beliau berusaha menambur bakti kepada masyarakat. Jadi apakah logiknya, apakah alasan kita tidak memilih beliau untuk mewakili kita, sedangkan beliau mendidik kita, mentarbiah kita, anak-anak kita, masyarakat kita, agar menjadi orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Inilah calon yang kita kehendaki, yang amanah, jujur dan berdedikasi. Sebab itu saya turun saudara-saudara sekalian ke lapangan, bertemu dengan pengundi-pengundi, sama ada mereka itu ahli PAS, ahli PKR ataupun keadilan dan sebagainya. Mereka memberi komitmen kepada kita, mereka akan membuat perubahan. Kerana apa yang dilihat oleh mereka amat mendukacitakan. Kalau sekiranya kita terus memberi undi kepada Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan ini akan membawa hasrat dan matlamat DAP. Mereka ini akan membawa hasrat dan matlamat DAP untuk memerintah negara kita ini. Sedangkan 22 bulan kita telah melihat berbagai-bagai ancaman yang dilakukan oleh mereka kepada umat Islam. Di antaranya, kalau kita turun ke Georgetown pada waktu malam, kita akan lihat bagaimana lambang salib yang begitu besar berada di rumah bangsa yang begitu tinggi. Apabila bantahan dibuat, mereka mengatakan terlepas pandang. Sedangkan itulah motif mereka untuk mengkristiankan negeri Pulau Pinang ini. Begitu juga mereka menabur kitab-kitab Injil dan Bible kepada pelajar-pelajar Islam. Apakah matlamat dan tujuan mereka ini, saudara-saudara sekalian? Apakah kita sebagai ibu bapa tidak berasa bimbang masa depan anak-anak kita, kaum keluarga kita, cucu cicit kita? Sanggup lagi kita memberi undi kepada mereka untuk mereka terus mentadbir negara kita ini?
Kemudian penghinaan kepada pimpinan, susuk tubuh pimpinan kita. Tuan Guru Presiden, apa yang mereka tidak kata? Dan mereka bersiap biasa bercakap kepada saya semasa saya menjadi ahli majlis. Maka meracuni pikiran saya dengan mengatakan bahawa Presiden ambil duit berjuta-juta sedangkan orang PAS susah, berada dalam keadaan susah. Ini kepada kita. Dan berbagai-bagai fitrah yang ditabur dan lemparkan oleh mereka untuk menarik sokongan supaya kita menyokong mereka dan mengekalkan kuasa mereka. Penghinaan kepada tentera. Ramai di kalangan orang Melayu di kampung-kampung ini bekas-bekas tentera. Mereka mengatakan bahawa tentera ini makan gaji buta. Selayaknya mereka bekerja di kebun kelapa sawit. Sedangkan mereka tidak fikir gedung-gedung yang besar, kelang-kelang yang tegak indah dan gagah itu, mereka dapat lena. Okey. Mereka tidur lena. Kerana apa? Kerana keselamatan mereka dijaga oleh pihak tentera yang mereka hina dan mereka caci. Lalu seterusnya melihatkan belang mereka itu tersalah apabila mereka mengiktirafkan komunis sebagai pejuang kemerdekaan. Lalu mereka membawa Abu Cempeng yang tak pernah terlintas di pikiran kita akan bawa ke Malaysia. Tetapi dalam pentadbiran pemerintahan mereka, Abu Cempeng dibawa balik. Dan banyak lagi benda-benda yang mungkin akan didedahkan oleh penceramah-penceramah yang akan datang ini. Karena masa tidak mengizinkan, Al-Fadhil YB kita akan ada lagi banyak program-program dan saya juga begitu. Maka saya akhiri dan sudahi dengan mengharap kepada saudara sekalian agar pastikan saudara-saudara mengundi Perikatan Nasional pada 19 hari bulan, dan pastikan anak-anak saudara-saudara sekalian yang ada di luar balik mengundi. Kaum keluarga saudara sekalian yang ada di luar balik mengundi untuk mengundi Perikatan Nasional Al-Fadhil Ustaz Fawaz Mat Jam. Mudah-mudahan usaha kita ini akan diberkati oleh Allah SWT dan diberi kemenangan kepada Perikatan Nasional untuk membasmi segala bentuk kemungkaran. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Wallahil hamd. Terima kasih kepada Ayahanda Tuan Haji Omar Hassan, Ketua Paskawasan Matampau. Dengan ini saya menjemput yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Khalil Abdul Hadi untuk menyampaikan ceramah, kerana Ustaz kena bergerak ke Kepala Batas pula, ada satu lagi program ceramah macam mana. Dipersilakan pada Ustaz. Sila Fadhil Ustaz Fawaz calung kita. Takbir. 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 Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Umar bin Hassan selaku yang dipertua PAS kawasan Permatan Pauh, pengurusi majlis, dan sudah tentu yang kita raikan pada malam ini calon kita Fadhil Ustaz Fawaz yang akan mewakili Perikatan Nasional bagi Parlimen Permatan Pauh, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak berucap sikit saja pada malam ini kerana terpaksa bekerja ke tempat lain. Saya baru sahaja melawat beberapa buah negeri, daripada Terengganu pergi ke Pahang, pergi ke Perak dan datang ke Pulau Pinang. Apa yang saya dapat lihat ialah satu mood rakyat yang begitu kuat untuk melakukan perubahan.
perubahan untuk melihat negara kita diperintah oleh kepimpinan yang bersih, kepimpinan yang prihatin dan membawa kestabilan politik dan ekonomi kepada negara kita. Itulah slogan Perikatan Nasional yang kita bawa. Walaupun PAS pada PRU pada kali ini kita tidak bertanding dengan simbol bulan, kita bertanding dengan simbol Perikatan Nasional. Namun sebagai parti Islam, kita tetap membawa agenda politik Islam. Agenda politik Islam ini adalah teras kepada perjuangan kita. Bila kita berpolitik ikut cara Islam, maka susah, banyak halangan. Berpolitik ikut cara Islam ada halal haram, ada dosa pahala, ada syurga neraka di hari akhirat pula. Namun kita yakin, bila kita berpolitik ikut cara Islam, ini dah jalan yang betul, jalan yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara teras dalam politik Islam, kita mendahulukan kepentingan rakyat. Sebab itu daripada awal lagi, PAS bersama-sama dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, kita tidak bersetuju pilihan raya diadakan dalam tempoh segera pada tahun ini. Kita baru sahaja melepasi pandemik COVID-19 yang semua kita maklum. Ekonomi baru sahaja nak bangkit semula. Masa itu desas-desus begitu kuat, pilihan raya umum akan diadakan. Kita kata sabar, jangan buat, boleh tunggu sehingga tahun depan, masa ada, kerajaan sudah stabil. Kemudian kita boleh nak hadap musim tengkujuh, khususnya di Pantai Timur. Walaupun mungkin 19 bulan November nanti kemungkinan tak hujan, tak berlaku banjir, tapi adat kata itu musim tengkujuh. Kebarangkalian itu sangat besar berlakunya banjir. Namun apakan daya, parlimen tetap dibubarkan, raya umum tetap akan diadakan. Tapi kita sebagai sebuah parti Islam, kita sentiasa bersedia dengan simbol bulan ataupun dengan apa simbol. Pada kali dengan simbol Perikatan Nasional, kita bersedia. Yang penting rakyat tahu sikap kita. Sikap kita ialah meletakkan kepentingan rakyat di hadapan, tak nak menyusahkan rakyat. Ini masalah Barisan Nasional. Mereka bubar DUN Melaka, DUN Johor, dibuat PRN. Sedangkan kerajaan sudah stabil. Banyak mana habis duit rakyat. Dan sekarang ini, sebagaimana saya maklumkan tadi, sebab itulah kita tak boleh pilih parti yang macam ini, parti yang menyusahkan rakyat demi untuk menyelamatkan beberapa orang pemimpin. Mereka sanggup menggadaikan nasib rakyat. Kita kena tolak parti seperti ini dan kita tidak boleh menerimanya sama sekali. Dalam masa yang sama, antara agenda politik Islam meletakkan kepentingan Islam di hadapan. Ini tidak ada dalam Pakatan Harapan. Tadi telah disebut oleh penceramah-penceramah sebelum daripada saya. Ada di sana suara-suara yang kata, dulu kenapa PAS boleh bersama-sama dengan DAP, dengan PKR dalam barisan alternatif, dalam Pakatan Rakyat, sekarang ini tak boleh pula. Kita kata sebagai sebuah parti Islam, kita terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Namun begitu, kerjasama kita dengan mana-mana parti politik ada batas. Sebab itu masa PAS bekerjasama dengan DAP, dengan PKR dalam Pakatan Rakyat dulu, kita meletakkan syarat-syarat. Jangan kacau prinsip perjuangan Islam kita. Setelah mereka langgar syarat, menang besar dalam PRU ke-12, ke-13, mereka kata kepada PAS, kalau nak terus bersama dengan Pakatan Rakyat, maka kena tinggal agenda negara Islam. Kita kata ini sudah garisan merah, kita tak boleh terima. Akhirnya
terputuslah hubungan PAS dengan Pakatan Rakyat. Saya nak beritahu di sini, kita PAS tetap dengan pendirian dan prinsip Islam yang kita perjuangkan. Kita tak sama dengan Parti Amanah. Mereka bersama dengan Pakatan Harapan, tapi mereka ikut DAP. Kita ada pendirian. Sebab tu Nabi mengajar kepada kita boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja, termasuk dengan orang kafir. Tapi orang Islam mestilah memimpin, bukan dipimpin. Orang Islam mestilah berada di atas, bukan berada di bawah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi bekerjasama dengan orang kafir, Abdullah bin Uraiqi, yang tunjuk jalan kepada Nabi SAW. Nabi yang pimpin dia, bukan dia pimpin Nabi. Nabi yang suruh dia, bukan dia yang suruh Nabi. Apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan hari ini terbalik. Siapa yang suruh siapa? Siapa yang pimpin siapa? Sebab tu kita kena lihat dalam Pakatan Harapan ini, parti yang paling dominan siapa? Sudah tentulah DAP. Maka parti-parti lain yang ada dalam Pakatan Harapan kena ikut apa yang DAP nak. PAS berpengalaman dengan mereka masa dalam Pakatan Rakyat dulu. Mereka telah langgar janji. Antaranya letak dalam manifesto salah satu pilihan raya bersetuju untuk diadakan pilihan raya PBT. Kita kata tak boleh. Ini tidak adil kepada orang-orang Melayu Islam yang mana kebanyakannya tinggal di pinggir bandar dan di kawasan luar bandar, kawasan kampung. Kalau buat pilihan raya PBT, yang akan menguasai ialah orang-orang bukan Islam. Bukan kita anti kepada orang-orang bukan Islam. Tapi kita kena ingat, tonggak dalam negara kita ialah perlembagaan. Islam agama persekutuan, keistimewaan Melayu, Bumi Putera, Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu. Ini tidak ada dalam perlembagaan DAP. Boleh tengok dalam perlembagaan DAP. DAP menganggap Malaysia sebuah negara sekular dan memperjuangkan kesamarataan. Ini orang-orang Melayu kena faham. Maksud kesamarataan maknanya tak ada keistimewaan Islam. Tak ada keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu. Semuanya sama. Tak kira agama apa, tak kira bahasa apa. Semuanya sama. Dan ini dikuatkan beberapa hari lepas. Lee Kuan Yew menyebut dalam satu ucapannya, beliau kata kalau Malaysia nak maju kena tiru negara United Kingdom yang baru sahaja melantik Perdana Menteri daripada bangsa India yang beragama Hindu. Sedangkan majoriti rakyat United Kingdom ialah bangsa Inggeris. Jadi kalau Malaysia nak maju kena ikut negara United Kingdom. Maknanya dia nak beritahu kena buang tonggak-tonggak dalam perlembagaan kita. Ini satu benda yang kita kena faham. Sebab itulah kalau kita nak menyelamatkan negara kita dalam PRU umum ke-15 nanti, kita kena pilih Perikatan Nasional. Di hadapan kita hanya 3 pilihan: Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Barisan Nasional kita kena tolak kerana mereka meletakkan kepentingan peribadi lebih daripada kepentingan rakyat demi untuk menyelamatkan orang yang tertentu saja. Kita kena tolak Pakatan Harapan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dan tidak ada pilihan kepada kita melainkan kena undi Perikatan Nasional. Jadi pilihan raya kali ini pilihan raya yang sangat penting. Sangat penting untuk menentukan hala tuju negara kita. Pilihan raya pada kali ini berbeza dengan pilihan raya sebelum daripada ini. Umur 18 tahun boleh start mengundi. Sebelum ni tidak berlaku begitu. Sebab tu peranan ibu bapa sangat penting. Yang hadir pada malam ini, saya percaya kita semua faham. Kena pastikan anak-anak, cucu-cucu, saudara mara yang umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, wajib kena keluar mengundi. Kena pilih Perikatan Nasional. Ini peranan ibu bapa. Sangat penting untuk pastikan saudara mara kita keluar mengundi Perikatan Nasional demi untuk menyelamatkan negara kita, demi untuk memastikan kestabilan negara kita bagi generasi yang akan datang. Jadi saya
Rasa tidak boleh untuk beracap dengan lebih panjang lagi. InsyaAllah akan disambung oleh calon kita Al-Fadhil Ustaz Fawaz, yang saya kira banyak perkara akan disampaikan oleh beliau. InsyaAllah kita sama-sama bekerja untuk memenangkan beliau bagi mewakili kita bagi Parlimen Pematang Pauh ini, insyaAllah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat atas penyampaian ceramah pada malam ini. Terpaksa bekerja ke Kepala Batas pula, insyaAllah. Seperti mana yang diketahui, calon kita pada malam ini Ustaz Muhammad Fawaz Bakjan ni, dia sekolah pun kat sini, besar pun di sini. Calon yang ada ni, ahli parlimen yang lepas ni, yang bertanding ni, dia banyak, dia duduk di Kuala Lumpur. Jadi dia kurang di Pematang Pauh ni. Pasal itu kita nak angkat Ustaz Fawaz sebagai ahli parlimen Pematang Pauh. Orang tempatan, orang yang memahami isu, yang mendalami isu orang Pematang Pauh. Kalau kita jadi ahli parlimen, kita banyak di Kuala Lumpur, kita cuma bayar gaji kepada petugas kita yang untuk buat kerja. Habis untuk saya di parlimen, habis pergi duduk Kuala Lumpur tu. Kita nak ahli parlimen tu dia ada di sini. Dia menyantuni masyarakat dan rakyat di Pematang Pauh. Orang masih muda lagi, Ustaz Fawaz pun muda kuat lagi. Orang yang dikenali oleh masyarakat. Bukan kata di Pematang Pauh saya, luar pada Pematang Pauh pun kenal Ustaz Fawaz. Sebab tu kita tengok sekarang ni, bila kita turun berjumpa masyarakat, daripada penamaan calon tu, aura tu ada. Itu saya ikut Ustaz Fawaz pergi pejabat gerakan di Pulau Pinang. Reporter ni Asrul Awani, TV3, RTM ni semua nak selfie dengan Ustaz. Mereka nak selfie, mereka minat Ustaz. Mereka kata kalau kami duduk Pematang Pauh, kami bagi undi kat Ustaz. Mereka kata kalau kami duduk Pematang Pauh, kami bagi undi kat Ustaz. Kan? Jadi dia punya aura tu, kalau pergi market, jalan, aura dia tu orang. Pasal Ustaz dia senyum lah. Jarang tengok Ustaz tak senyum. Mana apa senyum, kan? Jumpa perempuan senyum, jumpa Tok Wan senyum, jumpa apa pun dia senyum. Bukan senang nak dapat di parlimen yang senyum panjang ni, payah. Kan? Jadi insyaAllah kita pastikan anak cucu kita yang boleh mengundi, supaya undi Perikatan Nasional, bukan Barisan Nasional. Apa pun tengok elok-elok sama. Dia Perikatan Barisan tu nak sama. Kita punya dia tulis Perikatan Nasional. Barisan Nasional lambang Dacin. Ustaz Fawaz nombor 2. Ustaz Fawaz calon nombor 2. Calon nombor 2 sesuai dengan Ustaz nombor 2 tu. Memang cantik memang. Cabut nombor 2. Memang kena sungguh. InsyaAllah. Jadi saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Razid, Ketua Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan majlis, dikasihi Ayahanda Tuan Haji Umar bin Hassan selaku yang di-Pertua PAS kawasan Pematang Pauh, yang berhormat Ustaz Khalil yang sebentar tadi menyampaikan ceramah beliau, dan khususnya Al-Fadhil calon P044 Pematang Pauh Al-Fadhil Ustaz Fawaz bin Makjan, seluruh kepimpinan PAS kawasan yang ada, mungkin ada yang hadir pada malam ini, Jurukuasa PAS Cawangan, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita dapat kumpul pada malam ini dalam siri ceramah kelompok. Tuan-tuan, pilihan raya yang ke-15 ini sangat penting kepada kita. Ia suatu medan yang baru, yang berbeza cara pilihan raya pada sesi yang lalu, pada PRU yang ke-14. Mengapa saya kata berbeza? Kerana pilihan raya kali ini bagi menentukan rakyat yang memilih kerajaan ini adalah kerajaan yang paling stabil. Selepas PRU yang ke-14, kalau kita lihat, kedudukan kerajaan berada pada keadaan yang sangat tidak stabil. Bukan ketika mana selepas 22 bulan, tuan-tuan. Bermula daripada kerajaan Pakatan Harapan memerintah lagi. Semua rakyat di seluruh negara tahu bagaimana mereka memerintah. Bukan ketika mereka jatuh tu. Bukan ketika mereka tumbang 22 bulan tu. Sejak mereka mula memerintah, kita sudah melihat bagaimana mereka memerintah negara ini dalam keadaan yang tidak stabil. Pelbagai isu-isu yang berlaku dalam negara, yang tidak pernah berlaku sepanjang kita duduk dalam negara ni. Tuan-tuan yang lama dalam negara, hidup lama ni, 70 tahun ada ni, kita tak pernah membayangkan satu situasi yang jauh berbeza pada ketika sebelum daripada mereka memerintah. Mereka menang dalam PRU yang ke-14, sehingga rakyat berada dalam keadaan takut. Saya yakin tuan-tuan, saya, tuan-tuan sama. Kalau tidur malam ni, masa zaman pemerintahan Pakatan Harapan, kalau kita tidur malam ni, kita dah perhati dah kecelaruan yang berlaku dalam negara. Bangkit pagi pun kita dah risau esok pagi nak jadi apa. Betul tak, tuan? Begitu punya rimbangnya kita dalam ketika mana mereka memerintah negara ini. Bukan ketika mana 22 bulan mereka tumbang tu. Ketika mereka memerintah, mula mereka dapat kuasa tu pun dah kita dah pelik dah. Kita dah bimbang dah. Dalam hal keadaan ketidakstabilan masyarakat dari sudut perkaumannya, isu perkauman berlaku yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok juga dalam isu yang berkait dengan agama Islam. Kita sampai nak bimbang apa nak jadi dengan Islam. Sehingga mereka cuba untuk menormalisasikan benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, yang ia jauh daripada tabiat dan adat kita sebagai orang Melayu, orang Islam, bahkan budaya rakyat Malaysia. Tuan-tuan tahulah apa yang berlaku, isu yang berlaku. Macam pengurusi sebut tadi, isu LGBT sampai boleh buat perarakan. Tak tahulah, saya sepanjang hidup dekat Malaysia ni, lebih kurang 40 tahun lebih ni, tak pernah lah lagi saya jumpa isu-isu yang sebegini. Tak pernah jumpa lagi. Seburuk-buruk Barisan Nasional merintah, tapi kita tak pernah lah tengok benda-benda lagu tu. Depa isu lain pula. Tapi tuan-tuan, inilah yang saya sebut ketidakstabilan negara itu berlaku sehinggalah hari ini. Dan sebab itu saya katakan bahawa pilihan raya yang ke-15 ni sangat penting. Kenapa? Kita nak ubah segala apa macam kerosakan yang berlaku dalam negara ini dari sudut kepimpinan. Dan kita lihat suasana yang berlaku pada hari ini dalam siri kempen 2-3-4 hari ini, tuan-tuan, peluang untuk Perikatan Nasional untuk menang dan memerintah negara ini sangat cerah.
Anak muda sudah mula buka mata tentang isu 22 bulan. Anak muda yang undi 18 ni mereka tak tahu tuan-tuan. Mereka masa tu budak-budak lagi. Lah mereka nak kena mengundi. Sekarang mereka dah buka mata. Mereka dah tengok. Oi, ni kerosakan yang berlaku masa 22 bulan. Dan anak muda dah mula mengkaji. Tengok masa kerajaan sebelum 22 bulan. Kerajaan 60 tahun dulu. Bagaimana isu yang berlaku. Sehingga akan ada pemimpin-pemimpin mereka yang telah dijatuhkan hukuman. Terutamanya dalam isu penyelewengan dan salah guna kuasa, pengubahan wang haram, isu rasuah yang membara dalam kerajaan yang lalu, iaitulah kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah ada kawan-kawan saya daripada UMNO. Tuan-tuan, kawan-kawan kita UMNO ni mereka tahu isu tu. Saya ada kawan, tuan-tuan pun ada kawan. Bila kita cerita ni kat mereka isu benar, mereka boleh terima. Mereka boleh terima, mereka tahu, mereka mengaku. Inilah masanya untuk kita pergi cembang, untuk kita pergi cakap, supaya mereka ni lembut hati mereka, mereka boleh pangkah Perikatan Nasional. Biar pergilah, mereka nak duduk, nak jadi ahli UMNO ke, nak jadi ahli Barisan Nasional, tak apa, biar pergi kat mereka. Tapi kita pergi pujuk mereka. Mereka tahu isu ni. Kita pergi pujuk mereka supaya mereka pangkah Perikatan Nasional. Khususnya di P044 Ustaz Fawaz. Nak cerita tentang Ustaz Fawaz ni tak mau cerita. Orang kenal semua belakang, semua masjid dia mengajar, di Facebook, di apa TikTok, semua orang kenal. Sekali up 80k view. Orang kenal belakang. Jadi kita pilih calon kita ni tuan-tuan, bukan pilih orang biasa tuan-tuan. Kita pilih orang yang mampu bawa suara rakyat. Macam tu Haji Umar sebut tadi, Nurul Izzah jadi YB di sini. Memang saya pun dengar. Walaupun saya bukan duduk di Batang Poh. Saya duduk rumah saya di Penaga. Syed Husni. Batang Poh kita tahu, kita dengar YB Nurul Izzah. Hanya waktu function dia ada. Banyak duduk di Kuala Lumpur. Tapi dalam ucapan mereka, kita nak bantu rakyat. Ya betul lah. Tengok apa dia, tak ada apa pun isu. Inilah kepentingan kita tuan-tuan, PRU yang ke-15. Kita nak pastikan kerajaan Perikatan Nasional ni menang. Paling-paling lekeh, kita boleh menang simple majority. Kita nak 115 kerusi, kurang-kurang 115 kerusi menang, simple majority, insya-Allah stabil. Kalau nak lagi lebih, bagi lebih lagi. Orang kata Batang Poh payah nak menang. Kita cuba buat kejutan, boleh tuan-tuan? Cuba buat kejutan sekali. Orang Melayu ni dah memang tak nampak dah Pakatan Harapan ni. Mereka memang sakit hati 22 bulan hak lemah tu. Barisan Nasional ni bukan tak suka, tapi pasal terpalit isu banyak sangat. Saya baca dalam media masa, anak-anak muda ni tahu isu rasuah, isu mahkamah, kluster mahkamah. Orang UMNO pun tak suka. Bukan kita tak tahu, kita kawan dengan mereka. Ni masa dia tuan-tuan untuk kita tarik, kita letak, bagi peluang Ustaz, pergi jumpa, pergi habaq, pergi kempen. Bukan Ustaz Fawaz seorang saja dia nak pergi kempen, jenuh, kesian kan dah. Kita kena bertolong sama, habis kalau boleh, habis jalan ni dalam muka Ahmad Sulong ni. Pergi hantar apa, pergi bagi tahu supaya pangkah, biar menang di Pematang Poh. Mudah-mudahan kalau menang Perikatan Nasional di peringkat pusat, kita nak di antara yang menang adalah kerusi Pematang Poh. Boleh tuan? Kita nak hal ni. Ni dak menang Kedah, menang Perlis, menang Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang tak menang. Tak mau. Kita nak wakil sekurang-kurangnya kita bertanding 3, pas bertanding 3. Sekurang-kurangnya kita nak Pematang Poh menang. Kita nak Pematang Poh menang. Kita nak bawa suara Ustaz Fawaz mewakili kita, mewakili orang Pematang Poh, nak bawa isu agama.
nak bawa isu orang Melayu, nak pertahankan agama, insya-Allah. Kita minta Ustaz Fawaz cakap, dia tak cakap, dia kena. Kan? Kita suruh dia cakap, tapi dia nak cakap, tuan-tuan kena hentak dia pergi. Tuan-tuan kena hentak dia pergi. Kalau tuan-tuan pergi buat rombongan kat bangunan parlimen tu saja, tak jadi, tak boleh masuk. Sekarang kita nak hantar secara rasmi PRU 15 menang. Kalau sebut P044 yang menang Ustaz Fawaz Madjan. Kita nak wakil kita yang akan berada di parlimen. Biar Ustaz Fawaz bawa suara Rahmat Tampuh. Lah ni bawa suara Rahmat Tampuh ni tak berapa sangat. Tuan-tuan jangan duk risau, duk bimbang walaupun tuan-tuan nampak bendera merah berlambak. Malam ceramah kan, ceramah Pakatan Harapan kan? Malam kan? Rahmat Tampuh. Malam kan malam lepas. Ramai pun tu, ramai. Saya duduk di sekolah, cikgu-cikgu sekolah kata, ramai depa Ustaz. Hajalah ramai. Tapi hak ramai tu, hak yang tak sunat banyak. Tuan-tuan jangan bimbang, kita pun memang tak boleh nak kata apa dah. Tapi orang Melayu nak dah. Orang Melayu ni dah ramai dah tak mau ke Pakatan Harapan ni. Masa PRU 514 itu ya, ramai pasal masa tu mood nak tumbangkan kerajaan Barisan Nasional tu tinggi. Maka sebab tu orang Melayu ni kebanyakannya pangkah Pakatan Harapan. Bila mereka naik, semua orang Melayu dah tahu mereka ni puak kencing belakang. Bukan takat kencing tepi jalan, atas kepala kita mereka kencing. Sampai begitu sekali. Sebab itulah orang Melayu rata-rata kalau bercakap tentang Pakatan Harapan, majoriti orang Melayu tak suka. Pasal apa? Ada DAP. Pakatan Harapan ni pasal apa orang tak suka? Pasal ada DAP. Orang Melayu ni tak suka. Pasal kita tahu lagu mana DAP merintah. Kita bagi dia Menteri Keuangan. Lim Guan Eng kita bagi jadi Menteri Keuangan. Tuan-tuan tahu cerita ni. Kita duk ingat boleh dapat apa ke? Rupanya dia bagi RM30 hampir kesut. Sampai kesut lah RM30 tu kita nak beli macam-macam. Ini insya-Allah kalau Perikatan Nasional menang, tuan-tuan baca ada lagi manifesto Perikatan Nasional. Saya baca. Tuan Nerang dah baca. Alhamdulillah kita tengok satu tawaran yang sukut menyeluruh. Baik orang kampung, baik anak-anak remaja, baik anak sekolah, budak-budak sekolah, anak-anak kita. Tawaran orang tua, tawaran OKU, tawaran orang Felda, tawaran orang penjawat awam. Banyak menyeluruh. Orang Pakatan Harapan kata tawaran apa? KWSP. Kita tak letak je KWSP. KWSP tu kita akan bincang. Kita akan bagi tawaran. Kalau diberi kemenangan, tu Muhyiddin kita. Tapi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan kena baca. Makcik-makcik kena buka tu. Tengok pegang phone tu, sakan dah tu. Kan? Orang tua-tua zaman lah, orang veteran zaman lah ni tak macam orang veteran dululah lah. Tuan-tuan, orang veteran lah ni semua swipe dah. I don't like and swipe. Baca yang tu sama. Baca Perikatan Nasional punya tawaran manifesto. Baca tuan-tuan. Sangat menarik. Saya baca. Sangat menyeluruh. Tawaran kepada anak-anak, kepada pendidikan, OKU, warga emas, banyak. Dan termasuklah sekolah tahfiz dan sebagainya. InsyaAllah sekolah-sekolah tahfiz akan diperkasakan dari sudut bantuan. Bantuan kalau ada dah, diperkasakan lagi. Jadi inilah yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat pengundi, khususnya di P044 Parlimen Matampau. Tuan-tuan kena bekerja keras, sebab mood rakyat khususnya orang Melayu tolak Pakatan Harapan. Di Pematampau majoritinya orang Melayu. Tuan-tuan jangan bagi malu orang Melayu Matampau. Orang Melayu lain semua pakat tolak Pakatan Harapan lah ni. Tuan-tuan pergi di Kedah semalam live MB Kedah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tengok live juga.
Tuan-tuan, suatu sambutan yang sangat hebat dipandang. Dalam musim-musim Covid tengah naik lagi ni. Saya tengok tu dia punya ramai menunjukkan orang Melayu di Kedah tolak Pakatan Harapan, tolak Barisan Islam. InsyaAllah di Kedah saya yakin boleh sapu bersih. Boleh kono. Dan kita harap juga di Pulau Pinang, kita harap Permatang Poh adalah di antara kerusi yang menang dalam PRU yang ke-15, dan mudah-mudahan kita doakan para pengundi di Permatang Poh dapat memberi yang terbaik dan hantar wakil kita Ustaz Fawaz untuk mewakili suara kita di Parlimen, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua penceramah ni ada ceramah, ada tempat ceramah kedua. Saya pun nak kena lari pergi kedua tawak. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita doakan supaya PRU yang ke-15 kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa sallallahu alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Ustaz Razif, Ketua Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang. Kira bos saya lah, saya Ketua Penerangan Kawasan, dia Ketua Penerangan Negeri. Seperti mana yang kita maklumkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Razif, dan di Pulau Pinang ni Ustaz juga bawa isu masalah babi. Masalah babi di Tasik Gelugok tu. Aliran sungai dipenuhi oleh dengan sisa-sisa najis babi. Ini yang berlaku di Pulau Pinang. Kononnya dia punya slogan apa? Cleaner, greener. Tapi penuh dengan najis babi. Dan di Pulau Pinang ni babi ni, kalau nak tahu tuan-tuan, babi di Pulau Pinang ni lebih ramai jumlah dia daripada rakyat Negeri Perlis. Ni babi di Pulau Pinang ni. Nak abang gambar. Kalau hangpa tak tahu, babi di Pulau Pinang ni lebih banyak pada rakyat Negeri Perlis tu. Takkan kok mereka ni makan sehari sampai 3-4 ekor kot. Dia eksport ke luar. Yang merana masyarakat di Tasik Gelugok. Baru-baru ni Anwar Ibrahim lepas kata ramai lah. Dah dia punya penyokong-penyokong tu. Ni saya dimaklumkan hari Jumaat ni dia main lagi. Itu tanda apa tuan-tuan? 2 kali lah dia main Permatang Poh tu, tanda apa? Tanda dia pun tak confident Nurul Izzah boleh menang di sini. Sebab tu kita kena tunjukkan, kita kena ajak mereka ni untuk menangkan Ustaz Fawaz. 2 kali ni Jumaat ni nak main di Taman Gua Perahu Taman Gua Perahu. Dia nak main. Dia nak pembohong apa kita tak tahu. Baru-baru hari tu dia pembohong. Tuan-tuan ingat yang 90 juta tu. Dia bawa kertas hitam tu. Dia kata ni kertas 90 juta untuk guru terima duit. Anwar Ibrahim yang pembohong. Dia ni kalau cakap 10 tak boleh pakai. Kau kata 1, 10 pun tak boleh pakai. Pembohong buat. Dia duduk dulu dengan kita di dalam pakatan rakyat. Dia tahu kita punya prinsip. Sebab apa kita tolak DAP? Kerana DAP telah melanggar sempadan dia. Dia ada hak dia. Nak kawan kita ni ada hak dia. Jangan sampai hang nak ajak kami pula dan nak ajak kami untuk tidak melaksanakan undang-undang Islam. Yang mereka marah pada kita bila kita nak melaksanakan Kelantan, nak melaksanakan undang-undang syariah yang telah dibawa dalam Dewan Undangan Negeri, DAP bantah. Kemudian yang dia marah pada kita tidak setuju pilihan raya PBT. Tuan-tuan bayangkan kalau di Pulau Pinang ni buat pilihan raya PBT, tuan-tuan ingat siapa nak menang? Kalau di Pulau Pinang tu siapa nak menang? Kalau kita di sini pun juga lah. Kalau ni Majlis Bandaraya Sepamprai ni, siapa nak menang ahli majlis kalau buat? Boleh kat mereka. Kita bukan resis, tapi kita kena beringat. Kita kena beringat puak-puak ni dia dah tunjuk belang dia 22 bulan dulu. Dia mula attack tentera. Polis pun dia berani tahan. Bukan polis buat roblok, depa buat roblok kat polis. Punya dahsyat tak dahsyat? Dia duk rasa macam. Dan yang paling penting, kemenangan Pakatan Harapan disambut di Amerika, di negara-negara luar oleh pertubuhan Zionis ni. Pertubuhan Zionis, NGO ni sambut kemenangan. Mereka kata mereka bangga dengan Malaysia baru. Gereja-gereja sambut kemenangan Pakatan Harapan. Tuan-tuan buka YouTube,
Duk ngangau apa bila saya cakap. Buka YouTube tu, dalam YouTube tu ada. Tengok. Memang ada. Kemenangan mereka tu disambut oleh golongan-golongan ni. Sebab tu kita tak heran. Memang kemenangan Pakatan Harapan Pilihan Raya 15 sedang ditunggu dan dinanti oleh mereka. Bila menang, agenda nak bawa masuk segala unsur-unsur yang tidak baik dalam negara kita. Sekarang ni satu-satunya yang duk menghalang mereka, PAS ya. Sebab tu dia attack PAS. PKR attack, DAP attack, semua attack kita. Sebab satu-satunya parti yang menghalang. DAP baru ni dia marah kat Tok Guru bila Tok Guru kata mereka komunis. Memang betul siapa yang himpun orang di Bangi, di Bangi, di Kajang, himpun ni bukan komunis ni. Lepas tu komunis yang diedarkan. Saya ingat saya pergi buat laporan polis di Bukit Telajam macam tu. Bila edaran komik agenda komunis ni dibawa masuk ke dalam sekolah-sekolah, kemudian ditarik balik. Sebab tu jangan percaya Pakatan Harapan ni tuan-tuan, cukuplah. Kita jangan terpedaya dia bubuh calon Melayu di Jerai tu. Di Jerai kawasan tu 80% undi Melayu. PAN minta, tak dapat dia bagi kat DAP. Lepas tu dia pecat. PAN padan lah yang tu kena pecat pun. Pak Rozi tu, dulu waktu Ustaz Azizan jadi Menteri Besar, dia yang buat haru dalam kajian negeri. Duk bela dengan DAP. Ni dia bantah, dia kena pecat. Mana kata apa? PAN ni sami'na wa ata'na DAP. Apa DAP cakap, dia yes ya. Kita PAN, kita nak ikut perjuangan DAP, perjuangan Nabi. PAN nak ikut DAP. Dia guna rahmatan lil alamin lah, rahmatan yang tu, rahmatan yang ni dia nak tarik. Tapi dah ni masyarakat Melayu Islam dah nampak kerosakan yang dibawa oleh amanah ni dalam negara apabila dia tunduk daripada segala kehendak DAP. Sebab tu DAP lebih selesa untuk berkawan dengan amanah dan tidak selesa bersama dengan kita. Saya ingat lagi waktu pemilihan, waktu tu muktamar di Kuala Selangor, bila orang-orang yang pro DAP ni tewas, Mak Sabu kalah, Salihuddin Ayub kalah, Hanifah Maidin kalah, semua ni golongan-golongan ni kalah. Saya ingat lagi waktu Mak Sabu buat sidang, wartawan tanya di pintu masuk tu, kebetulan saya ada situ. Wartawan tanya pada Mak Sabu macam mana dengan pemilihan dia kalah. Dia kata biasa dia kalah. Biasa dia kalah. Tapi selepas pada tu buat perjumpaan dan tubuh Parti Amanah Negara untuk menggantikan PAS dalam Pakatan Harapan. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Jadi tuan-tuan kena ingat, jangan sekali-sekali kita bagi peluang kepada Pakatan Harapan untuk merentah negara lagi sekali. Kalau kata mereka menang, kita tunggulah saat kesengsaraan kita yang akan berlaku. Lah ini dia guna, DAP ni pandai, dia guna banyak calon-calon Melayu yang dia letakkan di kawasan-kawasan orang Melayu. Konon nak menunjukkan bahawa DAP ni bukanlah parti resis, parti perkauman dan sebagainya. Dan kita pun bukan resis. Kita tolak DAP bukan bermakna kita nak bermusuh dengan China, dengan India tak. China, India pun ada yang meluat dengan DAP ni. Ada. Kita tak setuju dengan cara DAP, dengan cara pemerintahan yang dibawa oleh DAP. Sebab tu kita tolak dah. InsyaAllah kita nak dengar calon kita pada malam ni, Ustaz Fawaz Mak Jan. Ustaz pun lepas pada ni ada lagi satu tempat yang terpaksa pergi. InsyaAllah saya menyebut Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz Mak Jan untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih diucapkan pada Abang Jamsari selaku pengurusi program kita malam ini. Yang dihormati Ayahanda Tuan Haji Omar bin Hassan yang Ketua PAS kawasan Permata Ampau. Yang berhormat Fadhil Ustaz Muhammad Yusni bin Muafiah, adun penaga yang bersama dengan kita pada malam ini. Khususnya seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi Alhamdulillah malam ini Allah himpunkan kita untuk sama-sama mendengar sedikit penerangan, penjelasan berkaitan dengan suasana politik negara kita pada kali ini. Yang mana mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini mendapat sedikit pencerahan dan penjelasan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tak mau berbicara berkaitan dengan apa yang telah dibincangkan sebentar tadi. Cuma kita sebagai warga Permata Ampau, kita sebenarnya memiliki masalah sendiri di kawasan kita ni. Dan masalah yang paling ketara sekilah, yang setakat hari ini saya jumpa, saya bertemu dengan masyarakat Matampau, kita dengar keluhan mereka, kita dengar apa yang mereka sebutkan. Saya boleh simpulkan setakat hari ini ada dua.
Yang mana kedua-dua ni mungkin kita boleh ambil dulu sebagai satu masalah besar yang perlu untuk kita selesaikan. Dan insya-Allah kalau kata Perikatan Nasional diberikan peluang untuk memenangi pilihan raya Perkhidmatan Tampoh, insya-Allah kedua-dua isu ni akan kita bawa. Yang pertama yang saya dapat, walaupun kita duduk di Mengkuang ni kurang sikit terkesan dengan isu ni, tapi saya rasa anak-anak kita semua kenal isu ni. Yang pertama sekali isu berkaitan dengan kesesakan jalan raya, khususnya di kawasan sebelah Seberang Jaya. Yang mana kesesakan yang berlaku, kesesakan kereta hadut jadi di kawasan Seberang Jaya ni, saya rasa orang bertampuh ni kita lama dah tak kenal isu ni. Lama dah kita tanggung isu ni. Yang mana jalan raya di kawasan Seberang Jaya ni, dia merupakan laluan utama. Orang Seberang Jaya guna jalan tu, orang Perkhidmatan Tampoh guna jalan tu, anak-anak kita kerja di Perai guna jalan tu, orang Juru mari ke belah Sungai Dua pakai jalan tu, orang daripada Kedah Perlis nak turun ke Perak nak pergi ke Kuala Lumpur pakai jalan tu, orang daripada Kuala Lumpur, daripada selatan Johor apa semua nak ke Kedah nak ke Perlis pun lalu jalan tu. Dan kita hari ni kalau kita tengok daripada waktu pagi, waktu petang sentiasa jam, tambah sekarang waktu hari cuti lagi jam. Dan yang menjadi masalah yang kita hari ni, isu berkaitan dengan kesesakan jalan raya di kawasan sebelah Tampoh kita ni, tak ada siapa pun nak tolong suara. Dan hari ni kalau ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di dalam, balik cuba tanya anak-anak berkaitan dengan isu jam ni, mereka pun stres. Dan hari ni jam di kawasan Perkhidmatan Tampoh ni sangat-sangat teruk. Dia bukan jadi makin elok, dia jadi makin teruk. Dan kita sampai hari ni tak jumpa penyelesaian. Macam mana nak selesai isu ni? Sebab isu ni tak disebut, tak dibangkitkan, tak dilontarkan di dalam parlimen. Setakat yang saya dimaklumkan, isu ni tak disebut di parlimen kan, oleh wakil rakyat kita lah yang sebelum ni. Jadi isu ni kita jadi tambah tadi Al-Fadhil Abang Jamsari sebut, kata beliau banyak berada di Kuala Lumpur. Jadi bila duduk di Kuala Lumpur, dia tak rasa kesusahan kita waktu pagi, kesusahan kita waktu petang kan. Apatah lagi sekarang kalau kita tengok jalan-jalan raya pun banyak yang bermasalah. Jadi dia tak rasa sebab dia duduk di tempat lain. Jadi kita yang duduk di Perkhidmatan Tampoh, kita semua tanggung, tapi kita tak ada ruang untuk bersuara, tak tahu nak bersuara ke mana. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita tengok kita di kawasan Perkhidmatan Tampoh ni, kita berada di kawasan segitiga Mah sebenarnya kan? Tak salah kalau saya sebut kawasan segitiga Mah. Kita banyak kawasan kampung, tapi keliling kita semua bandar. Orang Jaya dah jadi bandar, Bukit Mentajam bandar, Bagan bandar, Pala Batas pula duduk tengah naik. Boleh kata keliling kita ni semua naik belakang ni. Jadi bila suasana keliling kita ni naik, jadi secara tak langsung, walaupun kita ni duduk di kawasan yang separuh bandar, separuh kampung ni, kalau kita tengok harga tanah di tempat kita semua pakat naik belakang. Dan yang jadi masalahnya sekarang hari ni, kita semua ada anak. Kita semua ada anak, kita semua ada cucu. Dan kalau kita perasan, anak cucu kita ada rumah di Mengkuang Mak Sulong. Kita semua ada rumah Mengkuang Mak Sulong. Tapi anak-anak kita tak ada. Dah tak ada rumah satu hal, tak ada tanah pula nak buat rumah. Dan yang menjadi masalah sekarang hari ni, apa yang kalau kita tengoklah, khususnya di negeri Pulau Pinang ni, rumah mampu milik yang dibina di Pulau Pinang ni, tahu dah harga dia berapa? Ni rumah mampu milik ni, yang ditakrifkan sebagai rumah mampu milik. Rumah ni boleh dimiliki oleh rakyat. Kita ingatkan harga dalam 70,000, 100,000 boleh gagah. Kalau harga-harga macam tu boleh beli lah lagi. 150 boleh belilah. Saya beli rumah pun 120,000. Kira gagah-gagah boleh lah. Tu pun jenuh bayar setiap bulan. Tapi sekarang ni harga mampu milik di Pulau Pinang, kalau untuk maklumat semua lah, cuba bayang macam mana anak kita nak beli ni. Harga dia 400,000. Nak belinya dah. Orang gaji doktor yang gaji 8,000, 9,000 pun susah nak beli. Tambah anak kita. Macam mana nak selesai? Sebab itu tadi kalau ayah-ayah ibu-ibu perasan, Al-Fadhil Ustaz Razif sebut berkaitan dengan manifesto Perikatan Nasional. Saya rasa kalau boleh balik lagi, cuba buka internet, cari sikit ya, baca. Yang mana dalam manifesto tersebut ada ditawarkan lebih kurang 234 tawaran, banyak tawaran. Dan antara yang saya menarik, yang saya seronok nak sebut malam ni adalah berkaitan dengan isu
kerajaan Perikatan Nasional ni akan cuba untuk memperbanyakkan rumah kos rendah dengan rumah kos sederhana. Banyakkan kos rumah rendah maksudnya kos rumah yang kos dia harga dia rendah dan harga yang sedikit sederhana. Jadi rumah-rumah macam ni bila dibina, boleh anak-anak kita beli. Kita ada rumah tapi anak kita 5 orang, 5 tak ada rumah. Jadi kalau dibina rumah-rumah yang harganya murah sikit, boleh kita suruh anak kita beli. Ni beli seorang, yang ni beli satu, yang ni beli satu. Jadi masing-masing ada rumah. Kita lah beli rumah bukan nak buat aset, bukan nak buat harta. Kita beli rumah lah nak duduk. Anak-anak kita lah duduk beli rumah ni nak duduk, bukan nak buat aset. Tapi kalau harga rumah 400,000 nak beli macam mana? Awak yang senyap nampak saya. Kan? Betul kan? Nak beli macam mana? Sebab itu kita rasa kali ni kita rasa dah sampai masa kot untuk kita cuba tukarkan. Yang pertama kita tukarkan kerajaan yang sebelum ini yang kita tengok banyak tadi dia sebut, saya tak perlu ulang banyak kali. Dan juga saya rasa sampai masa kot untuk kita cuba kita nak sebut macam mana, rehatkan boleh kot kita boleh rehatkan kali ini legasi Anwar Ibrahim di Permata Empoh ni, insya-Allah. Yang mana mudah-mudahan bila perkara ni kita berjaya buat, insya-Allah kita akan cuba untuk bawa isu-isu rakyat ini, khususnya rakyat Permata Empoh yang saya rasa, saya pun orang sini, kita orang Mata Pasiang kan, tambah bukan Johor dengan Muka Mak Sulong, kita rasa kita mengalami masalah yang sama sebenarnya, tapi suara kita tak ada siapa dengar. Jadi saya rasa kali ini insya-Allah kita try, kita cuba dan mudah-mudahan. Jadi saya berkenan dengan apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Razid. Saya rasa gelombang setakat yang kita jumpa dengan masyarakat hari ini, kita rasa gelombang rakyat untuk berubah tu sangat-sangat positif. Cuma hari ini kita nak minta yang hadir pada hari ini semua sekali lah yang ada pada malam ni, kalau boleh lepas ni jumpa orang suara cakap kata jualan kita ubah sekali, jualan kita try sekali, jualan kita kalih sekali. Mereka tak perlu keluar parti mereka, mereka nak sokong parti apa silakan, tidak ada masalah, kita tak bangkang pun. Tapi kita minta waktu PRU nanti, waktu pilihan raya, kita minta kalihlah sekali. Mudah-mudahan suara warga Permata Empoh ini boleh didengar di peringkat atasan dan sesuatu yang baik boleh turun, boleh dilaksanakan di kawasan Permata Empoh. InsyaAllah. Dan saya secara peribadi, bila saya pusing kawasan ni, taklah kita turun mengajak dan sebagainya. Saya rasa boleh kot mulai daripada selepas daripada PRU nanti, kalaulah Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, saya rasa ada beberapa program yang mungkin boleh untuk kita laksanakan di kawasan Permata Empoh ni. Yang ni yang pertama lah, saya kongsi sikit dulu. Yang pertama, saya mendapat feedback daripada para doktor. Ada doktor-doktor yang bagi feedback. Dia orang bagi tahu orang Permata Empoh ni kebanyakannya ada yang perlu ke klinik kesihatan, ada yang perlu ke hospital. Tapi kebanyakan orang Permata Empoh ni tak turun ke tempat-tempat tersebut. Bukan isu apa, isu dia sebab tak ada transport. Tak ada transport. Anak-anak kerja. Kan buat macam mana anak kerja? Mak di rumah sakit, siapa nak bawa mak ke hospital? Siapa nak bawa mak ke klinik? Jadi oleh kerana itu saya mendapat feedback dari beberapa orang yang hampir sama je isu dia. Jadi dia bagi cadangan, dia kata, Ustaz, kalaulah Ustaz menang pilihan raya ni, dia kata apa salahnya kalau Ustaz cuba create tengok, sediakanlah 2-3 van, buahlah nama apa pun, van kasih ke van apa ke. Dia kata yang mana van tu cuba Ustaz gunakan untuk khidmat kepada rakyat Permata Empoh. Paling tidak boleh ambil, bawa ke klinik, hantar balik, cukup lah dia kata. Jadi dia kata dia akan memudahkan orang Permata Empoh, memudahkan warga-warga emas di Permata Empoh. Dia memudahkan orang-orang yang tidak ada kenderaan di Permata Empoh, dan paling tidak dia kata Ustaz boleh juga menyenangkan tugas sahabat-sahabat kita di pejabat kesihatan, di klinik kesihatan. Jadi masing-masing dapat perkara yang positif, win-win situation lah. Itu satu. Jadi insya-Allah saya akan cuba, kalau kata Allah Ta'ala berikan tanggungjawab ini pada saya, insya-Allah saya akan cuba laksanakan. Yang kedua, antara perkara yang dititik beratkan oleh Islam, tak kiralah masyarakat Islam ni, antara perkara yang kita kena ambil perhatian, nombor satu sekali, anak yatim.
Dan ini akan menjadi satu keutamaan lah di Permata Empuh ni, insya-Allah. Kita akan tengok, ambil berat, ambil peduli. Kita perlu prihatin khususnya pada anak yatim dan juga kepada ibu tunggal dan juga bapa tinggal. Bapa tunggal lah senang. Maksud dia orang-orang yang seumpama. Ini bukan berdasarkan politik saja, tapi ini adalah ajaran Islam. Nabi SAW berpesan, Nabi kata, demi Allah, aku menganggap orang ini berdosa. Siapa? Nabi sebut orang-orang yang menyiakan haqqud dha'ifain, orang-orang yang buat tak peduli tentang dua golongan manusia ni. Yang pertama Nabi sebut al-yatim, anak yatim. Yang kedua wal mar'ah, orang perempuan. Dan ini orang perempuan yang kematian suami, orang perempuan yang tua, orang perempuan yang macam itulah. Jadi ini di antara perkara yang akan kita ambil perhatian di samping isu-isu yang lain yang perlu untuk kita ketengahkan. Jadi insya-Allah saya mohon doa kepada semua, mudah-mudahan Allah Taala berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional di Permata Empuh ni, insya-Allah. No, mudah-mudahan sama-sama doa, sama-sama bekerja dan sama-sama tolong kempen kepada saudara kita yang lain. Insya-Allah saya secara peribadi menyatakan insya-Allah ada sinar baru di Permata Empuh ni, insya-Allah. No? Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih atas kehadiran pada malam ni. InsyaAllah dan lepas ni kita akan dengar ucapan daripada Fadhil Ustaz Yusni pula. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Fawaz. Cara bercakap tu pun nampak lah tu gaya di parlimen tu. Nak bercakap dalam parlimen nanti, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Sebab tu kita perlukan orang yang ada agama ni untuk berhujah di dalam parlimen ni, untuk membela nasib mereka yang diketepikan ataupun ditindas. Kita tengok balik kepada tawaran Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, apa dia bagi tahu? Untuk antaranya capaian internet laju, perundangan dan sistem kehakiman syariah, dana 1 bilion untuk makanan, perkhidmatan bas sekolah dan pusat penjagaan percuma. Ini yang dalam manifesto Perikatan Nasional. Dan insya-Allah kita yakin dan kita rasa Perikatan Nasional boleh buat. Kita dah terbuktilah pada tempoh yang sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, banyak bantuan-bantuan yang disampaikan kepada rakyat kalau kita tengok. Dan sebelum tu pada 22 bulan waktu Pakatan Harapan Pemerintah, apa dia duk jajah? Dia kata negara nak bankrupt, negara duit tak ada, nak bantu macam mana. Kali Samad sampai kata Nabi pun pernah mungkin janji punya dia nak pertahan, kata Pakatan Harapan ni pembohong. Duit tu ada, tapi tidak digunakan dengan sebaik mungkin untuk membantu rakyat. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin naik sebagai Perdana Menteri dan negara dilanda dengan pandemik, kita pun terkejut, bantuan macam-macam mai. Dan dulu kata tak ada duit, lagi duit mai mana? Rupanya duit tu ada. Cuma PH ni dia tak tahu nak guna duit tu. Dia banyak tengok kepada serang kaki tangan kerajaan, nak korangkan kaki tangan kerajaan, nak korangkan jabatan tu, jabatan ni, memperlekeh askar. Senator dia kata ni askar kalau tak perang mereka buat apa? Bagi mereka pergi kait lepas sawit lah. Kan? Memang kurang ajak pasal tu kata jangan duk bagi lah. Ni Anwar Ibrahim duk jajah ni, kalau kata kita menang saya takkan ambil duit gaji dia kata. Tu sah duk pembohong. Dulu dia aja. Hari ni kita menang, esok harga minyak turun. 22 bulan turun apa? Telur aja turun. Harga telur aja turun. Minyak tak turun pun. Sebab tu kata PH ni tu sah duk bagilah, tuan-tuan tu sah duk bagilah. DAP letak calon-calon Melayu ramai, dia nak tunjuk kata dia tu bukan resis. Itu semua strategi dah untuk mengabui khususnya kita orang Melayu, orang Islam. Kalau kata nama PH kah hang, walaupun calon hang ada 30 juzuk Quran kah, hang mai daripada Universiti Islam kah, hang bisa mengaji sekolah agama kah, belakang hang tu Lingguan Ing Ling Kit Siang yang jelas anti kepada Islam. Lingguan Ing macam tadi Ustaz Khalil kata,
Dia kata Malaysia kalau nak maju kena tiru Britain. Perdana Menteri keturunan India, beragama Hindu. Awak lah ni kita tak maju. Maksud dia nak kata di Malaysia yang tak maju ni pasal orang Melayu Perdana Menteri. Yang tu maksud dia, yang tu yang kita kena faham. Kalau PAS perintah akan majulah. Letak Anwar Ibrahim, tapi belakang Anwar Ibrahim tu siapa? Tun Mahathir dah rasalah 22 bulan. Apa yang dia cerita, desakan, tekanan DAP tu sampai dia pun tak tahan. Azmin Ali pun tak kata kat dia, Tun, bukan dia tak tahu kalau dia letak jawatan lingkup kerajaan masa tu, dia terpaksa ambil tindakan. Kita pun tak tahu. Kita pun masa tu dalam ni, kita pun duk kalut tengok orang tua ni pergi istana. Pergi kali pertama, balik. Kali kedua pergi, baru dia letak jawatan, jatuh kerajaan 22 bulan. Ramai orang kata kita di Matang Pauh ni 3 penjuru kita susah nak menang. Siapa nak sangka 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan yang menang tu tiba-tiba jadi bangkang? Siapa nak kata? Siapa nak sangka? Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita 3 penjuru, 4 penjuru, 5 penjuru pun, kalau Allah Taala nak beri kemenangan kepada Perikatan Nasional, benda tu boleh jadi. Cumanya kita ni kena usaha. Pematang Pauh ni bukan dah kubu kuat PKR. Dan saya dimaklumkan sepatutnya bukan Nurul Izzah di Pematang Pauh ni. Depan nak letak tu Fazlina apa Sidik apa di ni pun terbaik tu. Di sini Nurul Izzah ni konon-kononnya nak pergi hantar kat kawasan pengkhianat. Kan Anwar Ibrahim ni bila cerita dia kata dia nak letak orang untuk kawasan-kawasan pengkhianat. Konon-konon letak, tapi dia tengok dia tak apa harap. Cumanya Nurul Izzah ni mengharapkan Anwar Ibrahim punya nama tu. Pasal dia anak Anwar Ibrahim. Dulu apa Wak Azizah anak Anwar Ibrahim. Suami Anwar Ibrahim. Jadi dia guna Anwar Ibrahim. Kita tengoklah ni PKR pun sedang bertelagah. Tian Chua bertanding Parlimen Batu, nama tak naik. Anwar Ibrahim kata kena bagi muka-muka baru yang lebih muda, yang lebih segar. Anwar Ibrahim kata kena bagi yang lebih muda, yang lebih segar. Tahu-tahu dia calon bini dah. Umur dah berapa? Dia bertanding, bini bertanding, anak bertanding. Ingat kalau cucu besar, pasal cucu dia pun bertanding pasal tu dia cakap Anwar Ibrahim ni, kalau dia cakap macam saya kata tadi, 10 cakap 10 tak dipakai. Cuma nampak hebat dia punya pidato tu ya. Tapi penuh dengan pembohongan dan mengharapkan orang kita terpesona dengan janji manis Pakatan Harapan. Jadi pesan pada anak-anak kita, jangan bagilah peluang kepada Pakatan Harapan ni untuk menang dalam negara kita. Pasal dia target, dia buatlah ni, dia dapatkan Perak. Dia nak perintah Pantai Barat ni, dia boleh makan lah. Dia baca Selangor, Perak, belah-belah Pantai Barat ni untuk dia tawan. Belah Pantai Timur dia susah sikit, tapi dia dah mula masuk. Kalau di Kelantan, ahli DAP kebanyakan Melayu. Di Kelantan, ahli DAP kebanyakan Melayu. Dia masuk benda tu, dia masuk jarum. Untuk dia cuba masuk ke negeri-negeri Melayu ni dengan meletakkan calon-calon Melayu dalam pilihan raya, khususnya di negeri Pahang. Dia letak ada 2-3 orang lah calon-calon Melayu. Jadi Ustaz Yusni mungkin banyak lagi maklumat sebab berada dalam Dewan Undangan Negeri, dan Ustaz banyak berbahas khususnya kepada nasib orang Melayu Islam. Kita ada wakil PAS orang Ustaz Yusni ya. Kita harap lepas pada ni, kalau pilihan raya negeri, kita boleh ada wakil daripada Pematang Pasir, ada wakil daripada penanti. Mulai saat ni kita kena kerja kuat lah. Kita kena kerja kuat. Kan lama lah habis ni, tahun depan nak pilihan raya negeri pula. Jadi kita kena ready. Kita target Pematang Pasir dan juga penanti. Kita tambah lagi penaga kekai. Kemudian kita tengok lagi belah-belah kepala batas tu. Teluk Air Tawak dulu pun Ustaz Ani Harun nyari-nyari lah nak menang. Nyari-nyari nak menang. Dah ada swing dah daripada undi sebelum tu. Jadi insya-Allah kalau kata Perikatan Nasional boleh menang, dapat mandat di pusat, insya-Allah kalau pilihan raya negeri lain, kita rasa kita boleh tambah kursi dan kita boleh ambil negeri-negeri lain untuk kita tak rugi, insya-Allah. Dengan ini saya mempersilakan Yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusni Makpiah untuk menyampaikan ceramah. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis Jamsari yang berbahagia, yang di Petopas kawasan Tuan Haji Omar Hassan, calon kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz yang baru saja menyampaikan ucapan kepada kita semua. Dan saya dipahamkan sebelum kedatangan saya yang telah berucap Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Khalil bin Haji Abdul Hadi, Ahli Jurutan Kuasa Kerja PAS Pusat yang datang daripada Terengganu ke Pulau Pinang untuk kempen calon-calon kita, khususnya di P044 Permatan Pauh dan juga P041 Kepala Batas. Turut menyampaikan ucapan pada malam ini Fadhil Ustaz Razif, laku Ketua Penerangan Badan PAS Negeri, Ketua Cawangan, Ketua PAS Cawangan, semua pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, peringkat kawasan Permatan Pauh, seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali saya panjatkan syukuran pada Allah SWT pada malam ini. Dalam keadaan cuaca yang baik walaupun tadinya hujan, dapat sama-sama kita berhimpun di markas Cawangan ini untuk kita mendengar siri ceramah sempena dengan kempen Pilihan Raya Umum yang ke-15. Tadi pun saya ceramah di Lahad Kepak. Saya bertukar dengan YB Ustaz Khalil. Saya mula di sana, YB Ustaz Khalil mula di sini, dia ke sana dan saya ke sini. Alhamdulillah. Dan semalam saya berada di Baling. Dalam siri kempen juga turun ke Kedah di Parlimen Baling. Malam lusa saya turun ke Parlimen Sik. Sebelum ni saya dah sampai di Johor, dan minggu depan dalam 15 hari bulan, 16 hari bulan saya akan turun ke Kelantan untuk kempen juga. Sebab sebagai jawatan kuasa kerja PAS Pusat, bukan saya kita fokus di peringkat negeri, tetapi negeri-negeri yang lain untuk kita pastikan insya-Allah kemenangan berpihak kepada calon-calon Perikatan Nasional. Gelombang yang saya tengok daripada Johor sehingga sampai ke utara sana, ke Perlis. Semalam saya ceramah di Baling. Dalam masa yang sama di Pendang, Tan Sri Mahyudin Yassin turun ceramah dengan MP. Melihat kepada gelombang sambutan anak muda memang luar biasa. Anak-anak muda mula melihat dan mereka mula memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Sebab tuan-tuan, untuk Pilihan Raya kali ini kita kena fokus kepada 3 blok yang penting. Walaupun parti-partinya banyak, ahzab, parti-partinya banyak dalam negara kita, tetapi untuk PRU yang ke-15 banyak-banyak gabungan, banyak-banyak parti yang bertanding. Kita kena fokus kepada 3 blok, 3 gabungan ini. Yang pertama blok UMNO Barisan Nasional. Yang ni tuan-tuan, blok pertama ni kita kena tolak. Sebab kita dah tengok bagaimana UMNO BN memerintah negara kita lebih daripada 60 tahun. Semenjak negara kita mencapai kemerdekaan sehinggalah tahun 2018 PRU yang ke-14 UMNO Barisan Nasional tersungkur apabila Putrajaya berjaya dikuasai oleh Pakatan Haram. Jadi blok UMNO BN ni kita dah tengok dah tuan-tuan, perintah lama dah. Pemimpin yang korup, terpalit dengan isu rasuah, ada kluster mahkamah, ada yang dah disabitkan bersalah, dipenjarakan. Datuk Seri Najib, berlaku ketirisan wang negara kita, bukan sikit, banyak, bilion. Salah guna kuasa dan seumpamanya. Ini yang pengundi-pengundi, ini yang orang-orang kampung, masyarakat kita kena faham. Sebab itu kadang-kadang bila kita serang UMNO ni, kita tak serang, kita tak marah pada ahli-ahli UMNO bawahan. Kadang-kadang mereka tak tengok, tapi pemimpin mereka terpalit dengan isu rasuah. Termasuk bila saya turun berkempen semalam di Parlimen P016 Baling,
calon UMNO BN itu pun terpalit dengan rasuah. Datuk Seri Aziz ada kes berkaitan dengan rasuah. Jadi kita kesian kepada ahli-ahli bawahan. Sebab itu kita masih berharap dan kita mengajak, mari untuk kali ini kita buat satu perubahan besar dalam negara kita. Maka blok UMNO Barisan Nasional kita tolak. Kita tak boleh beri dah kepercayaan mandat semula untuk mereka terus mentadbir negara kita. Apatah lagi akan dibuat ada cakap-cakap, bahkan kita yakin insyaAllah akan ada jajaran baru selepas daripada pilihan raya nanti, selepas daripada pengundian. Akan ada jajaran baru antara cikgu dengan anak murid. Cikgu siapa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anak murid siapa dia? Zahid Hamidi. Ini yang kita risau. Akan ada jajaran baru. Dan kalau kita masih memberi mandat kepada UMNO BN, bermakna kita merustui, kita nak negara kita yang akan menjadi Perdana Menteri, yang akan mentadbir negara kita adalah Datuk Seri Zahid, yang tuan-tuan kita tahu dia adalah kluster mahkamah. Isu rasuah 40 kes yang dibebaskan, masih ada 47 kes. Takut kerana kes nak dibicarakan tuan-tuan, sebab itu dia boleh mendesak sebagai Presiden UMNO, sebagai pengurusi Barisan Nasional, boleh desak Perdana Menteri untuk bubarkan Parlimen. Walaupun kita kata jangan bubar Parlimen, sekarang ni musim hujan, musim tengkujuh, monsun timur laut, akan berlaku banjir besar, jangan bubar. Bubar juga 10 Oktober dibubarkan. Dan hari ini kita tengok tuan-tuan, hujan tahun lepas, banjir di Shah Alam Seksyen 17 banjir di Johor Bahru. Minggu lepas tuan-tuan, banjir di Kedah, di Pendang, di Baling. Ada yang dipindahkan duduk di pusat penempatan sementara. Banjir tuan-tuan. Ini dalam minggu ni akan berlaku hujan. Dia desak tuan-tuan, akhirnya Parlimen dibubarkan 10 hari bulan Oktober. Saya baru sampai, baru balik daripada Pakistan dalam misi bantuan kemanusiaan. Banjir besar Pakistan baru ni tuan-tuan, banjir besar mengorbankan 1,300 orang. Yang terjejah dengan banjir ni tuan-tuan, 33 juta rakyat Pakistan di satu wilayah daripada 5 wilayah dia. Wilayah PKP, wilayah PKP Khaybar, wilayah KPK Khaybar Pushtunkhwa. Kami sampai tuan-tuan, bagi misi, bagi bantuan, tengok kawasan-kawasan yang terjejah tuan-tuan. Balik-balik tuan-tuan, 10 Oktober Parlimen sebelah petangnya diumumkan oleh Perdana Menteri, Parlimen dibubarkan. Ini blok yang pertama. Blok yang kedua tuan-tuan, blok Pakatan Harapan PH, yang sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi tuan-tuan. Pengurusi ni pun penceramah juga. Silap-silap boleh pi lagi tadi tuan-tuan. Kalau dia tak perasan saya duduk belakang tuan-tuan, boleh berderah lagi. Disebut tadi tuan-tuan, janjinya palsu. Buat manifesto pilihan raya umum, kita masih ingat 2018, pelbagai janji-janji yang ditaburkan tuan-tuan, pelbagai janji yang diberikan. Akhirnya tuan-tuan, sebut manifesto bukan kitab suci. Janji nak masukkan tol tuan-tuan, tak masuk pun. Lingguan ini masa kempen 2018, kita masih ingat, ada kenyataan akhbar, kita simpan tuan-tuan. Janji kalau PH diberi mandat nak masukkan tol tuan-tuan, tak masuk pun. Sehingga dalam persidangan awal 2018, ketika mana saya selepas saya mengangkat sumpah sebagai adun tuan-tuan, antara ucapan saya dalam sidang dun tuan-tuan, saya sebut oleh kerana rakyat memberi sokongan padu, oleh kerana rakyat mengangkat dan memberi kemenangan kepada PH, apa salahnya saya kata tanda kerajaan berterima kasih kepada rakyat, apa salahnya kalau tak boleh mansuhkan tol Jambatan Pulau Pinang, paling tidak mansuhkan tol untuk penunggang motosikal. Mansuh tuan-tuan, tengok ucapan saya, ambil balik page, tengok 2018 tuan. Saya sebut dalam sidang tu menghargai rakyat. Tapi tuan-tuan, janji mereka, janji dicabati, tak ditunaikan. Dan sekarang ni pun tuan-tuan masih berjanji lagi. Bagaimana disebut tadi tuan-tuan, nak potong gaji dia, tak nak ambil gaji. Menjanjikan tuan-tuan kalau PH menang, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tuan-tuan, dia nak lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Ingat ni tuan-tuan, nak lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri yang pertama tuan-tuan, siapa dia? Datin Seri Wan Azizah. Timbalan Perdana Menteri kedua tuan-tuan, siapa dia? Nurul Izzah. Timbalan Perdana Menteri ketiga je tuan-tuan, masih open tender. Tuan-tuan boleh minta.
Janji tuan-tuan. Dan kita tengok 22 bulan PH perintah. Kalau UMNO BN tuan-tuan 60 tahun. Ini tuan-tuan 22 bulan perintah tuan, kita tengok kita hidup masa zaman PH tuan-tuan, rasa tak tenang. Betul tak betul? Rasa bimbang. Bagaimana mereka tak percaya kepada penjawat awam. Penjawat awam gelisah apabila saiz penjawat awam tu tak nak dikecilkan. Sebab Lee Kuan Yew tahu dia sebagai Menteri Kewangan, penjawat awam kebanyakannya adalah orang-orang Melayu. Kebanyakannya orang Melayu kata dengan dia kerajaan tak boleh nak tanggung. Banyak sangat gaji nak kena bayar. Nak kecilkan saiz. Tuan-tuan, dah lah tak diberi tambahan gaji, tak dinaikkan gaji, nak dikecilkan saiz penjawat awam. Penjawat awam semua tak selesa tuan-tuan. Bersyukur apabila jatuhnya kerajaan PH. Kita tengok lagi tuan-tuan masa PH perintah apa yang mereka buat. Bukan menghina orang Melayu saja, bahkan anggota tentera kita pun mereka hina, kata makan gaji buta. Mereka agung-agungkan parti komunis tuan-tuan, nak hidupkan semula tuan-tuan. Semangat perjuangan parti komunis, buat perarakan tuan-tuan. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, bawa balik Abu Camping tuan-tuan. Bawa balik ke Malaysia Abu Camping tuan-tuan. Ada di kalangan pimpinan DAP berbangga Tok Wan dia, pak saudara dia, saudara mara dia adalah merupakan anggota komunis, pejuang komunis tuan-tuan. Sedangkan kita tahu komunisnya tuan-tuan yang mengganggu kestabilan negara kita tuan-tuan, keamanan, bertempur dengan tentera kita tuan, askar kita, berapa ramai askar kita yang terkorban tuan-tuan dalam pertempuran demi nak jaga keamanan negara tuan-tuan. Berapa ramai yang terputus kaki kena api yang dipasang oleh mereka tuan-tuan, hak cedera tuan-tuan. Berapa ramai, tapi mereka nak hidupkan parti komunis tuan-tuan. Bawa balik Abu Camping. Ini yang menyedihkan kita. Dan kadang kita bantah. Bukan sekadar itu tuan-tuan, bahkan agama pun cuba nak disamaratakan. Walaupun kita tahu Islam adalah merupakan agama persekutuan negara. Agama lain boleh dianuti. Agama-agama lain, penganut agama lain boleh beramal dengan agama masing-masing dengan bebas tuan-tuan. Tetapi tak boleh diletakkan sama sebagaimana Islam. Apabila Islam adalah merupakan agama rasmi persekutuan negara kita. Tapi tuan-tuan, mereka nak buat ratifikasi AISER. Tuan-tuan masih ingat ratifikasi AISER? Apabila mereka menang tuan-tuan, sehingga menyebabkan kita marah dan kita buat satu himpunan besar. 8 Disember ni, tarikh ni kita takkan lupa. 8 Disember 2018 kita berkumpul, pakat turun habis semua ke dataran Merdeka Kuala Lumpur. Himpunan yang menghimpunkan hampir 1 juta. Dapat tuan-tuan, kita bantah AISER. Ini yang saya kata 22 bulan kita duduk dalam tak tenang, tak selesa. Lebih lagi di Pulau Pinang ni tuan-tuan. Oleh kerana mereka berjaya mengekalkan kerajaan PH di Penang daripada 2008 tuan-tuan, boleh pula kerajaan pusat. Mereka rasa hebat tuan-tuan, berani edar Bible beri pada pelajar sekolah di sekolah menengah Bukit Mentajam tuan-tuan. Kita buat report polis, jangan lupa. Saya bangkit benda ni dalam Dewan Undangan Negeri. Kenapa dibiarkan benda ni berlaku? Exco agama, mana dia? Boleh edarkan risalah Kristian, letak dalam peti surat di Taman Kuala Bekah, di kawasan Dun Penaga, majoriti Melayu. Ini tuan-tuan, saya tanya, yang paling menyedihkan tuan-tuan, yang kita marah apabila kita masih ingat lampu solid gergasi jadi isu tuan-tuan. Di Julutong department buat satu lampu solid tuan-tuan terbesar, lampu salib gergasi, lampu salib terbesar di Asia Tenggara. Nisbah panjang, lebar ada tuan-tuan. Bila saya bangkit dalam Dewan Undangan Negeri, saya tanya, kenapa insiden ini boleh berlaku? Kenapa kerajaan biarkan boleh pasang lampu salib demikian? Exco yang bertanggungjawab, sekadar dia jawab kerajaan terlepas pandang, dan kerajaan tak tengok terlepas pandang. Kenapa pihak syarikat ataupun pihak pemaju boleh buat ataupun boleh pasang lampu berbentuk solid, kata dengan dia tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, bila kita melihat apa yang telah dibuat oleh PH ni tuan-tuan, kita quote balik, kita ingat balik tuan-tuan, sebelum PRU 2018, sebelum PRU ke-14, apa yang mereka kata tuan-tuan, negara Malaysia, negara kita akan bergerak.
Kempen-kempen mereka, rakyat kena buat perubahan. Kalau biar UMNO BN perintah, negara kita akan bangkrut. Negara akan bangkrut. Negara tak ada duit. Negara banyak hutang. Tapi tuan-tuan, bila mereka perintah 22 bulan, 2 kali Lee Kuan Yew bentang bajet negara kita, tuan-tuan. Bukan dia nak bayar hutang, bukan nak turunkan hutang negara, bahkan dia buat hutang baru ni, tuan-tuan. Menaikkan, menjadikan hutang negara kita lebih tinggi, tuan-tuan, masa zaman PH perintah. Ini yang berlaku. Dengan sebab itu kita kata untuk blok yang kedua, Pakatan Harapan juga, tuan-tuan, kita tak boleh bagi undi dan kita tak boleh bagi sokongan. Kena kalahkan calon-calon Pakatan Harapan. Walaupun calon tu, tuan-tuan, Melayu macam kita, tapi oleh kerana PH ni didominasi oleh DAP. Dan DAP ni bila dia kuasai kawasan-kawasan Cina, tuan-tuan, kan ni dia mula attack masuk ke kawasan Melayu. Dia ambil kawasan Melayu, dijerai. Sebab tu kita kesian kepada pengurusi Parti Amanah Negara Kedah, Parti Amanah Negara Negeri Kedah, PAN di Kedah, tuan-tuan, Datuk Bagus Rozi, akhirnya dia pecah. Sebab apa? Pertahankan kerusi Parlimen jerai, mesti diberi pada PAN. Tiba-tiba DAP ambil, tuan-tuan, letak calon dia. Ni di Pulau Pinang, tuan-tuan, kursi Cina 40 kursi tu, tuan-tuan, kawasan majoriti Cina dia ambil 19 kursi dah. Nak tambah pengaruh dia lagi, tuan-tuan, dia cuba attack kawasan Melayu. Di Penaga, tuan-tuan, saya dipahamkan Dun Penaga bubar. Dun nanti, tuan-tuan, calon yang akan bertanding mewakili PH di Penaga, tuan-tuan, calon tu bukan lagi beramanah tapi daripada DAP, tuan-tuan. Orang Melayu dia buat kerja untuk DAP, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Maka, tuan-tuan, kita nak tolak blok yang kedua. Maka bagi kita tidak ada pilihan yang lain melainkan pilihan kita adalah blok yang tiga, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni, tuan-tuan, alhamdulillah PAS bahagian daripada Perikatan Nasional. Di Pulau Pinang ni, tuan-tuan, PAS diberi 3 kursi mewakili Perikatan Nasional. Dan kita pilih calon yang terbaik, tuan-tuan, untuk mewakili tuan-tuan semua. Daripada 13 kursi Parlimen di Pulau Pinang, 5 kursi diberi pada Bersatu, 5 kursi, tuan-tuan, diberi kepada Gerakan, 3 kursi kita ambil Kepala Batas Permata Ampau Bukit Mertajam. Kepala Batas kita beri kepada calon yang mewakili Dewan Muslimat kita, calon wanita muda usia 33 tahun, Dr. Siti Mastura. Permata Ampau ni, tuan-tuan, kita bagi calonnya daripada Dewan Pemuda, masih muda, tuan-tuan, anak tempatan lagi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz, umur baru 39 tahun. Kita bagi calon muda. Sama juga, tuan-tuan, di Bukit Mertajam kita letakkan Dewan Himpunan, tuan-tuan, saudara Stephen Koh, umur baru 41. Ni calon terbaik. Perikatan Nasional telah bertekad, tuan-tuan, calon-calon semua calon yang bersih. Sebab itu tema Perikatan Nasional adalah best. Apa dia best? Bersih dan stabil. Calon-calon yang bersih, insya-Allah. Maka bolehlah, tuan-tuan, kita beri mandat untuk kita menangkan calon kita. Boleh tak boleh? Kita kena kerja kuat, tuan-tuan. Kita kena bekerja kuat dan kita kena bagi sokongan. Bukan sekadar doa kita, bukan sekadar kempen, tapi insya-Allah dana pun kita nak bagi. Saya minta oleh pengurusi tadi untuk lancarkan dana jihad kita, insya-Allah, untuk membantu kerja-kerja pilihan raya di peringkat cawangan ini, tuan-tuan, insya-Allah. Maka saya nak lancarkan derma jihad, insya-Allah. Semoga sumbangan kita untuk memenangkan perjuangan kita dinilai dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Belah dalam pun masuk, muslimat tu belah dalam. Dua atas motor pun pergi juga, dua pokok pun. Boleh bagi, insya-Allah. Ada hak dengar ni daripada Bersatu, ambil juga. Hak main dengar PAS, ambil, tuan-tuan, insya-Allah. Sumbangan untuk perjuangan, insya-Allah. Depa pun nak buat perubahan. Ada UMNO pun ambil, tuan-tuan. Ambil, mereka juga nak buat perubahan kali ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana saya sebut dan sebagaimana disebut oleh Ustaz Fawaz tadi, Permata Ampau ni, tuan-tuan, jangan kita jadikan dia sebagai seat tradisi keluarga Anwar Ibrahim saja, tuan-tuan. Dulu dia jadi ahli parlimen Permata Ampau. Kemudian bila dipecat, tuan-tuan, dalam penjara, isteri dia Waizzah ambil.
Keluar tuan-tuan, Wan Zahra letak jawatan, dia bertanding buat berlaku pilihan raya kecil, jadi ahli parlimen Permata Ampau. Kemudian tuan-tuan, anak dia pula ambil. Ni masih kekalkan tuan-tuan, walaupun kita tahu mereka bukan duduk di Permata Ampau. Isu-isu tempatan mereka tak tengok tuan-tuan. Mereka lebih selesa berada di Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson tuan-tuan. Berapa kali? Tanya orang Port Dickson, berapa kali dia turun? Ni nak bertanding pula tuan-tuan di Tambun. Saya ni kalau tak ada di Penaga seminggu, orang Penaga tanya lah, YB pergi mana? Tuan-tuan, ini tuan-tuan, mereka bukan duduk di Permata Ampau. Mereka tak tengok isu yang berlaku. Mereka tak bangkit ke tuan-tuan. Mereka sekadar nak menang. Selesa tuan-tuan, kita bagi undi, mereka berada di Kuala Lumpur. Hanya masuk untuk Dewan Bersidang Parlimen. Masalah rakyat tuan-tuan, hak sakit, hak meninggal, yang perlukan bantuan tuan-tuan, siapa yang tengok? Dengan sebab itu kali ini tuan-tuan, kita mengemukakan insya-Allah calon terbaik, calon wibawa kita, anak muda insya-Allah. Ni sokongan anak muda ni. Saya tengok masya-Allah kempen Ustaz Fawaz ni tuan-tuan, hebat. Kita nak insya-Allah sebagai Ustaz Fawaz boleh memimpin kita. Sebagai guru agama boleh mengajar di masjid-masjid sorong-sorong, insya-Allah suara penduduk Permata Ampau dan juga masalah Permata Ampau juga kita nak Ustaz Fawaz bawa dalam sidang parlimen insya-Allah. Boleh tak boleh? Sebab itu kita kena bekerja keras tuan-tuan. Saya yakin insya-Allah akan berlaku gelombang perubahan kali ini. Sebab kita semua nak pemimpin yang kita angkat adalah pemimpin yang bersih. Tak ada yang bersih tuan-tuan. Tengok dalam blok UMNO, BN pun tak bersih. Tengok dalam blok PH lagi teruk tuan-tuan. Ling Guan Eng yang terpalit dengan isu rasuah. Kes dia dibicarakan. Kes pembelian rumah banglo dia. Kes isu rasuah terowong dasar laut tuan-tuan. Itu pembelian yang mereka menang. Mahkamah ketepikan kes itu tuan-tuan. Akhirnya kes dikeluarkan tuan-tuan. Tak dibicarakan. Maka kita nak insya-Allah kali ini Perikatan Nasional tuan-tuan, pemimpin kita pemimpin yang bersih. Kita nak kerajaan yang kita bentuk nanti insya-Allah dengan sokongan padu. Kita nak menang besar tuan-tuan, bukan hanya nak menang di Permata Ampau, bahkan satu Malaysia. Sebab kita nak negara kita stabil. Sebelum ini tuan-tuan, bila kita menang sikit, UMNO BM pun tak banyak tuan-tuan, tak stabil negara. Tengok tuan-tuan, lepas PRU yang ke-14 2018, berapa kali tukar PM tuan-tuan? Berapa kali tukar? Kita tukar kereta pun mungkin 10 tahun baru nak tukar, nak trade in, ataupun 5 tahun baru pikir nak trade in kereta. Ini tuan-tuan 2018 mula-mula PH menang. Siapa Perdana Menteri? Tun Mahathir. 22 bulan tuan-tuan tak stabil. Mahathir akhirnya letak jawatan, tekanan daripada dalam. Anwar Ibrahim duk minta beri mandat kat dia, dia nak jadi PM pula. Bergaduh tuan-tuan. Last kali Mahathir letak jawatan. Naik kerajaan Perikatan Nasional apabila Tan Sri Mahyudin Yassin mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. 17 bulan tuan-tuan tak stabil lagi. Ada di kalangan ahli parlimen yang tarik sokongan. Tarik sokongan tuan-tuan, jatuh kerajaan Perikatan Nasional, naik pula kerajaan yang ketiga yang dipimpin oleh Perdana Menteri tuan-tuan, Datuk Seri Ismail Sabri dengan tema keluarga Malaysia tuan-tuan. Tak ada nak perintah. Masa masih panjang lagi. Tahun depan baru habis penggal tuan-tuan. Diasak pula, didesak pula oleh presiden dia. Akhirnya bubar parlimen tuan-tuan. Tak stabil, kacau bilau. Dengan sebab itu kita nak kali ini, kita nak menang besar, bukan hanya di Parlimen P044 Permata Ampau, bahkan insya-Allah kita yakin gelombang. Tengok kepada calon-calon wibawa daripada Perikatan Nasional, dan kita nak kestabilan negara kita. Selepas daripada kita memberi undi, maka insya-Allah tidak ada pilihan tuan-tuan, kita nak menangkan Perikatan Nasional. Boleh tak boleh tuan-tuan? Perikatan Nasional insya-Allah. Dan satu lagi yang penting tuan-tuan, insya-Allah saya tak berhasrat cakap panjang. Kita malam ceramah pun letih tuan-tuan. Malam di Baling pun 2 tempat. Mula-mula depa bagi saya ceramah di Pekan Kupang. Lepas pada tu tuan-tuan, dekat setengah jam pula naik ke atas dekat dengan Wing, Kampung Lalang. Dekat dengan Ulu Legung, kawasan tempat air panas tuan-tuan. Air panas. Kita ceramah panas dah, nak pergi terjun air panas lagi tak boleh tuan-tuan.
berpeluh. Malam ni pun 2 tempat. Malam besok, setiap malam tuan-tuan. Tapi ini tanggungjawab kita nak bagi kesedaran. Saya nak ingatkan tuan-tuan, ada gelombang. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Sekarang ni bila musuh kita, sama ada daripada blok pertama tadi UMNO BN, sama ada daripada blok kedua Pakatan Harapan tuan-tuan, bila mereka tengok sokongan anak muda kepada Perikatan Nasional, gelombang anak-anak muda bersama-sama dengan kita tuan-tuan, tengok konvoi yang dibuat, tengok hari penamaan calon di baling sekolah tuan-tuan, tuan-tuan tengok video penamaan calon, ribuan yang turun mengenai calon kita di baling tuan-tuan. Tengok bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh pengundi, penyokong anak-anak muda di Kelantan, di Terengganu tuan-tuan. Penolakan hari ini tuan-tuan, UMNO parah apabila digugurkan Datuk Seri Syahdan Kasim tuan-tuan. Habis bila gerakan semua tutup, bendera-bendera semua diturunkan tuan-tuan, habis semua, parah tuan-tuan, tutup habis. Tu kita ambil dia sebagai calon Perikatan Nasional. Dia berkata Allah kurangnya yang pas. Yang berhormat Datuk Takhiri pun jadi calon UMNO. Kita tetap tak ada kurang. Kita kata beza yang ketara, jurang yang ketara. Ini tuan-tuan tak dipilih, habis semua bilik gerakan tutup, bendera diturunkan, tapi di Kuala Nerus tuan-tuan, dia pergi seorang dia je tuan-tuan. Jentera kita tetap istiqamah untuk memenangkan calon yang kita tetap tuan-tuan, yang telah dimuktamad oleh pimpinan kita. Tak ada apa, seorang pipi lah. Tetap heran. Itu beza antara kita dengan mereka. Di Greek tuan-tuan bergaduh apabila nak buat turun calon, kononnya hebat, ketua pemuda UMNO nak bertanding. Dr. Ashraf Majdi nak bertanding di Greek tuan-tuan. Ahli-ahli kawasan, pimpinan UMNO kawasan Greek tak boleh terima. Bergaduh tuan-tuan, tengok video. Bukan kita nak sembunyi, bukan kita nak bohong. Realitinya tuan-tuan, hari ni mereka dah nampak. Mereka dah tak yakin. Cukup 60 tahun perintah. Bukan kita nak serang ahli UMNO bawahan. Tengok pimpinan kami yang terpalit dengan isu rasuah, kluster mahkamah dan seumpamanya. PH sudah tidak ada harapan. Orang takut dah tuan-tuan, bimbang. Lebih-lebih kita sebagai orang Islam tuan-tuan, tengok zaman PH, LGBT tuan-tuan disemarakkan. Nak kata nak halang, nak sekat tak, diberi kebebasan. LGBT tuan-tuan boleh buat perarakan, boleh tunjukkan diri mereka. LGBT, lesbian, gay, transgender tuan-tuan, hak jantan dengan jantan, hak betina dengan betina. Yang nak tukar boda tuan-tuan, jantina, hak jantan nak jadi betina, macam Sajad. Yang betina jadi jantan, macam-macam tuan-tuan. Ini luar tabi'in, ini kehidupan songsang, tapi dibawa oleh PH tu. LGBT pun saya cakap dalam sidang tu. Macam mana pakai tinggal seorang, kalau kita tak cakap, siapa nak cakap lagi? Terpaksa bawa. Maka dengan sebab itu, bila ada gelombang hari ini tuan-tuan, anak-anak muda bersama dengan kita, mereka bimbang tuan-tuan. Hari ini di medsos tuan-tuan, kalau kita perasan bagaimana ada kempen supaya anak muda tak keluar mengundi. Ini bahaya tuan-tuan. Maka kita kena pastikan anak kita kalau umur 18 dah boleh mengundi. Kena pastikan saudara mara kita semua mesti keluar mengundi. Ini bukan urusan biasa tuan-tuan. Mengundi ni tuan-tuan, ini satu amanah. Apatah lagi kita dalam Islam ni dia ajar, apa yang kita buat kecil secara mana pun tuan-tuan, amalan ataupun perbuatan itu Allah tengok dan Allah akan bagi ganjaran. Kalau baik dapat pahala, kalau amalan itu buruk tuan-tuan dapat dosa. Allah akan tengok, Allah akan soal. Mulut kita dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni kita hafal, kita baca, yang terdapat dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat tuan-tuan. Tangan kita ni nak mengangkat pemimpin ni tuan-tuan bukan urusan kecil. Jangan kata Allah tak mengundi pun tak apa, jangan tuan-tuan. Nak mengangkat pemimpin salah kita pilih tuan-tuan, kita bertanggungjawab depan Allah. Sebab apa? Sebab ini amanah. Yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza dhuyi'atil amanah fantazirus sa'ah." Bila kamu abaikan amanah, bila kamu persiakan amanah, tunggu saat kebinasaan, kata Nabi. Sahabat tanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana yang dikatakan mengabaikan, mensia-siakan amanah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menegaskan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Bila kamu sandarkan seluruh urusan, bila kamu bagi mandat kepada orang yang bukan ahli,
maka tunggulah saat kebinasaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ni tuan-tuan jangan buat mudah. Dan tengok pemimpin yang bersih, insya-Allah. Dengan sebab itu Perikatan Nasional kita punya tema, tuan-tuan, best, bersih dan stabil. Semua calon-calon yang kita kemukakan, tuan-tuan, adalah calon-calon yang bersih, insya-Allah, bukan daripada kluster mahkamah, bukan yang terpalit dengan isu rasuah dan seumpamanya. Apatah lagi kalau calon-calon itu adalah calon-calon PAS yang mewakili Perikatan Nasional. Tengok kejayaan kita di Kelantan, tengok kejayaan kita di Terengganu, tengok apa yang kita buat di Kedah, tuan-tuan, baru ambil alih. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Sanusi, tuan-tuan, bawa masuk pelaburan untuk tahun ini, tuan-tuan. Kedah tertinggi, negeri yang berjaya, menarik pelabur, bawa masuk pelabur luar ke negeri Kedah, tuan-tuan. Itu kehebatan pemimpin kita, insya-Allah. Okay, tuan-tuan, saya harap insya-Allah kali ini kita buat perubahan untuk Permata Ampau. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Kita nak bawa dan kita nak angkat, insya-Allah, orang Permata Ampau, nak, insya-Allah, Ustaz Fawaz sebagai calon, dan insya-Allah selepas daripada 19 hari bulan diumumkan, insya-Allah, maka orang Permata Ampau nak Ustaz Fawaz insya-Allah menjadi ahli Parlimen Permata Ampau, insya-Allah. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Kita nak hantar Ustaz Fawaz kita, bukan nak suruh dia pergi masjid, bukan nak suruh dia pergi surau, tapi bukan nak suruh dia tinggalkan masjid, tidak, tapi nak bawa dan kita nak hantar dia pergi ke Parlimen pula, insya-Allah. Suara daripada orang Permata Ampau akan sampai ke Parlimen, insya-Allah. Okay, tuan-tuan, seperti itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, dan saya harap semua petugas di mana-mana pun, UDM, tuan-tuan, jangan tidur dah, jangan duduk lena, jangan duduk saja dengan peluk tubuh. Mari berganding bahu bersama-sama, kita gembalikan tenaga, bekerja, berkempen untuk menangkan calon Perikatan Nasional di Permata Ampau adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Yusni yang hadir pada malam ni, insya-Allah, tuan-tuan. Sekali lagi saya ingin maklumkan pada 13 hari bulan ni, 13 bulan 11, ceramah yang akan dihadiri oleh Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Di lokasi kita akan maklum kemudian. Kemudian yang keduanya pada 14 bulan 11 ini kita ada ceramah juga di kampung pertama depan Masjid Batu tu, Ustaz Syarilong. Dan kalau ikutnya memang tiap-tiap malam, besok pada tiap-tiap malam, last sekali 18 bulan tu lah kita akan buat ceramah final di Kampung Petani, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa PAS Cawangan Mengkuang Mat Sulong dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih farah dan suratul Asr.